Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung tajuk ibadah kita, tajuk yang terakhir iaitu kefarduan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat yang dilaksanakan pada setiap hari Jumaat lah, pada waktu Zuhur. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 147. Okey, dalam muka surat 147 ni ada satu hadis menyatakan yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berbunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Maksudnya ialah solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap lelaki muslim. Wajib bagi setiap lelaki muslim. Lelaki muslim, saya tegas kat sini, kewajipannya ke atas setiap lelaki muslim. Okey. Sebenarnya kita pergi ke muka surat 148, iaitu pengertian solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat ni? Kalau tengok yang warna dalam kotak warna biru yang ke atas tu, ia kata pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah dalam waktu Zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Itu maksud solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ni dia dilakukan 2 rakaat secara berjemaah, bukan seorang-seorang, kena berjemaah. Dilakukan pada waktu Zuhur pada hari Jumaat sahaja, bukan hari Isnin, bukan hari Ahad, hanya hari Jumaat sahaja. Dan dilakukan di masjid ataupun tempat-tempat yang tertentu dan ianya didahului dengan bacaan 2 khutbah. Okey, itu maksud solat Jumaat. Okey. Hukum solat berjumaat ialah fardu ain ke atas setiap lelaki muslim yang cukup syaratnya. Fardu ain itu wajib, tak buat berdosa kecuali ada masalah. Ada masalah lah, maknanya ada keuzuran yang tertentu. Okey, jadi fardu ain ke atas setiap lelaki muslim yang cukup syaratnya. Cukup syaratnya adalah cukup syarat dari segi solat lah, yang wajib solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud daripada ayat ini ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk menghayati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maknanya kalau berlaku proses jual beli ketika itu, orang ada azan untuk menandakan masuknya waktu untuk solat Jumaat, maka kita hentikan jual beli itu. Okey. Itu maksud daripada surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Okey. Muka surat seterusnya, muka surat 147, ialah berkaitan dengan syarat wajib solat Jumaat. Okay, siapa yang wajib solat Jumaat ni? Yang pertama ialah orang Islam lah. Yang kedua, baligh. Orang tu sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal. Orang tu boleh bezakan antara baik dengan buruk, boleh berfikir dengan waras, bukan orang gila. Yang keempat ialah lelaki. Wajib ke atas lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan, yang tidak ada keuzuran apa-apa. Yang keenam, bermukim. Bermukim ni maksudnya berada di tempat tu. Dia bukan bermusafir. Dia bukan ada urusan di mana-mana ke, bukan bermusafir. Dia bermukim. Dan yang ketujuh ialah merdeka. Orang tu merdeka, bebas. Okey. Itu 7 syarat wajib solat Jumaat. Maka bila ada 7 perkara ni, wajib ke atas lelaki tu. Menjatuhlah hukum fardu ain. Maknanya kewajipan ke atas lelaki yang cukup syarat ni. 7 syarat ni. Okey, yang seterusnya ialah syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat ni ada 6 kat sini. Yang pertama ialah didirikan di tempat yang telah ditetapkan seperti masjid. Bukannya suka-suka hati buat, tak ada. Dia didirikan di tempat yang khas yang telah ditetapkan. Contohnya di masjid lah. Yang kedua, bilangan lelaki yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Bilangan lelaki yang cukup syarat dalam sesebuah masjid untuk mengerjakan solat Jumaat tak kurang daripada 40 orang. Kena cukup 40 orang. Tak boleh kurang daripada itu. Yang ketiga, didirikan dalam waktu Zuhur.
mesti didirikan dalam waktu zuhur. Tak boleh didirikan dalam waktu lain. Asal ke maghrib ke tak boleh, hanya zuhur sahaja. Yang keempat, tidak ada dua solat Jumaat pada satu tempat. Maknanya tidak ada dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya dalam satu kampung tu, dalam satu kampung tu ada ada dua masjid yang melakukan solat Jumaat. Tak ada, dia hanya ada satu sahaja tempat untuk solat Jumaat. Kecuali kampung berdekatan, kampung yang berdekatan, bukan kampung yang sama, maknanya kampung berdekatan, berlainan kampung, tapi masjid itu hampir dekat. Contohnya masjid kampung ni dekat sini, tepi dalam lebih kurang 1 kilometer lepas tu ada lagi satu masjid, tapi itu masjid kampung lain. Itu tak ada masalah, okey. Tapi dalam satu tempat tidak boleh ada dua solat Jumaat. Dalam satu tempat tu, maknanya tempat yang sama tapi ada dua solat Jumaat. Tak boleh lah. Kalau tempat berlainan tak apa, kalau satu tempat tak boleh. Okey, nombor 5, kena faham elok-elok. Nombor 4 tu nanti awak silap faham. Nombor 5, dilaksanakan secara berjemaah. Maknanya meramailah, tak boleh laku secara individu. Yang keenam ialah didahulukan dengan 2 khutbah. Didahului dengan bacaan 2 khutbah oleh khatib lah, oleh imam tu kan, yang berada di atas mimbar tu. Okey. Yang dalam kotak kuning ni ialah lafaz niat solat Jumaat. Okey, lafaz niat solat Jumaat ni berbunyi ialah usalli fardhu Jum'ati rak'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang lagi sekali bagi lelaki sila fahamkan elok-elok baca lafaz niat solat Jumaat ni, itu usalli fardal Jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Itu niat solat Jumaat. Okey. Jadi untuk hari ini kita berhenti sampai situ sahaja dulu. Untuk seterusnya Ustaz akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Jadi ingatlah yang lelaki, awak semua dah tahun 5, kewajipan ke atas awak untuk pergi solat Jumaat. Tidak ada excuse, tidak ada alasan kecuali awak tidak sihat. Ada keuzuran, itu boleh dimaafkan. Tapi sekiranya awak ada cukup syarat, 7 syarat ni, awak wajib pergi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.